Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aimanah Bila binti Abdul Kadir, nombor matrik 12736. Pada hari ini saya dan rakan-rakan kumpulan 3 dari KMP 2 akan membentangkan satu kajian yang telah kami laksanakan sebagai tugasan berkumpulan bagi kod subjek UTC 1012, iaitu penghayatan etika dan peradaban, yang bertajuk peranan masyarakat dalam menangani aktiviti sosial berisiko mak rempit, lumba haram, penagihan dadah, judi dan minuman arak. Ini merupakan satu analisis menurut perspektif peradaban Islam, Cina dan Barat. Kami akan menerangkan dengan lebih mendalam mengenai pembenaran, definisi dan konsep, faktor dan kesan peranan masyarakat dari perspektif Islam dan Barat, dan juga kesimpulan serta cadangan. Pengenalan terbahagi kepada 4 subtopik, iaitu pertama, objektif ataupun matlamat kajian ini dilakukan. Kedua, skop kajian. Ketiga, kajian literatur, iaitu kajian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh pengkaji lain. Keempat, metodologi kajian, iaitu metod ataupun kaedah bagaimana kajian ini dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazwani Zahira binti Sahrudin, nombor matrik 1200739. Saya akan menerangkan serba sedikit pengenalan berkenaan kajian ini dilakukan. Secara umumnya, masalah sosial ini adalah satu perkara atau tindakan yang tidak bermoral yang tak dapat kita nak elakkan daripada berlaku daripada masyarakat kita pada hari ini. Macam yang kita tahu, semakin hari semakin banyak masalah sosial yang dilaporkan dalam masyarakat kita. Antara contoh aktiviti sosial ataupun masalah sosial yang dapat kita lihat ialah judi, lumba haram, penagihan dadah, minum arak dan sebagainya lah. Tujuan kajian ini dilakukan ialah untuk mengetahui dengan lebih terperinci mengenai aktiviti sosial berisiko. Seterusnya kita lihat objektif kajian, iaitu yang pertama menerangkan konsep definisi dan konsep aktiviti sosial berisiko. Yang kedua mengkaji faktor dan kesan aktiviti sosial berisiko, dan yang ketiga peranan masyarakat dari perspektif Islam dan Barat. Skop kajian meliputi pelbagai lapisan masyarakat serta lebih tertumpu kepada masyarakat Islam, Cina, India dan Barat. Oleh itu, kajian juga tidak terbatas terhadap sesuatu negeri maupun penempatan khusus. Saya Anis Syazwani binti Muhammad Safwan, nombor matrik 1200735. Kami telah merujuk pelbagai artikel di mana penulisnya turut membincangkan mengenai isu ini. Antaranya ialah Fatimah Ali. Beliau mengupas mengenai faktor-faktor berlakunya aktiviti sosial berisiko dari pelbagai sudut. Kami turut merujuk artikel oleh penulis Zulkifli Haji Muhammad Yusof di mana beliau membincangkan mengenai pandangan Islam terhadap aktiviti sosial berisiko. Saya Muhammad Nur Hazim bin Razlan, nombor matrik 1200740, menerangkan tentang kajian literatur. Yang pertama, Haris Abdul Wahab menceritakan tentang kepincangan institusi menjadi asas kepada wujudnya masalah sosial. Untuk penulis kedua, Ahmad Bashir, beliau lebih menerangkan tentang penerapan nilai-nilai Islam dalam diri individu. Berikut ialah metodologi kajian. Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang menggunakan kaedah penyelidikan perpustakaan sebagai kaedah utama dalam mencari maklumat dan data. Kaedah ini merupakan satu kaedah yang sangat penting dalam menghasilkan kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syazwani binti Muhammad Hilmi, nombor matrik 1200737. Saya akan membentangkan tentang definisi dan konsep masalah sosial berisiko menurut perspektif di Malaysia, Islam dan juga Barat. Yang pertama, definisi dan konsep masalah sosial berisiko menurut perspektif di Malaysia ialah satu aktiviti yang tidak berfaedah dan perilaku yang negatif
yang akan memberi kesan yang buruk kepada masyarakat sekeliling. Yang kedua, menurut perspektif Islam pula ialah masalah sosial merupakan satu tindakan yang melanggar larangan yang Allah SWT perintahkan. Ia juga merupakan satu tindakan negatif yang mampu menjejaskan maruah diri, kredibiliti keluarga dan masyarakat setempat. Akhir sekali, menurut perspektif Barat pula, definisi dan konsep masalah sosial berisiko ialah keadaan sosial yang mengganggu masyarakat seperti keadaan-keadaan yang merosakkan masyarakat serta keadaan yang mampu membahayakan masyarakat sekeliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis Umairah binti Bahanuddin, nombor kad matrik 1200738. Saya akan bercakap mengenai faktor dan kesan aktiviti sosial berisiko. Terdapat beberapa faktor. Yang pertama disebabkan oleh sikap ibu bapa. Ibu bapa tidak bersungguh-sungguh mendidik anak-anak mereka. Hal ini kerana pada masa kini ibu bapa sangat sibuk dan taksub dengan pekerjaan mereka. Kesannya akan wujudlah jurang komunikasi yang sangat besar di antara ibu bapa dan anak-anak mereka, serta tiada komunikasi yang baik di antara ibu bapa dan anak-anak. Menurut mantan Menteri Wilayah Persekutuan iaitu Datuk Seri Tengku Adnan bin Tengku Mansur, sikap sambil lewat ibu bapa merupakan salah satu punca masalah sosial. Seterusnya, faktor yang kedua adalah faktor pengaruh rakan sebaya yang negatif. Seperti yang kita tahu, rakan yang negatif mendatangkan kesan yang tidak baik kepada kita, seperti api yang memusnahkan nyawa. Menurut ahli psikologi, remaja cenderung untuk mengikuti dan meniru rakan sebaya mereka kerana mereka mempunyai nilai, sikap, identiti dan perasaan yang sama. Faktor pengaruh rakan sebaya yang negatif juga merupakan faktor manusia yang mempengaruhi etika dan peradaban seseorang. Akhir sekali, pengaruh media massa. Seperti yang kita tahu, media massa memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk minda masyarakat. Pada masa kini, kita semua dapat melayari apa-apa sahaja maklumat yang kita inginkan di internet dengan mudah dan tanpa sepadan. Jika dilihat di televisyen juga, terdapat beberapa penerangan adegan yang sangat tidak bermoral. Kesannya, jika dilihat pada pemakaian anak muda pada masa kini, mereka memakai pakaian yang sangat tidak sopan dan mendedahkan aurat kerana mereka terikut-ikut dengan pemakaian artis di kaca televisyen. Nama saya Anis Syazwani binti Muhammad Sapuan, nombor matrik 1200735. Okey, peranan masyarakat bagi menangani aktiviti sosial berisiko di Malaysia. Antaranya ialah masyarakat mestilah kerap membuat kawalan sosial. Hal ini supaya mereka yang terjebak sukar untuk melakukan aktiviti kegemaran mereka dan segera melupakannya kerana kawalan yang sangat ketat di kawasan kejiranan. Selain itu, masyarakat mestilah mengambil peran antara satu sama lain walaupun berbeza agama dan bangsa. Hal ini dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni kerana layanan yang sama rata diberikan tanpa seorang pun yang terkecuali. Dan akhir sekali, masyarakat mestilah mengadakan program-program pencegahan dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM. Hal ini supaya objektif program untuk mencegah aktiviti ini tercapai. Saya Anis Syazwani binti Muhammad Sapuan, nombor matrik 1200735. Seterusnya, peranan masyarakat bagi menangani aktiviti sosial berisiko dari perspektif Islam. Masyarakat mestilah meningkatkan dan mengukuhkan akhlak ummah. Hal ini supaya mereka yang terjebak tidak lagi mudah terpengaruh dengan hawa nafsu dan budaya barat yang negatif. Selain itu, masyarakat mestilah menegur perbuatan mereka yang salah dengan memberikan teguran secara berhikmah. Hal ini supaya dapat memastikan mesej yang ingin disampaikan sampai ke hati mereka. Menurut Islam, masyarakat mestilah menunjukkan contoh yang baik dengan berakhlak berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini kerana tindakan seseorang lebih cepat memberi kesan daripada percakapannya. Dan akhir sekali, masyarakat mestilah memberikan hikmat kaunseling berbentuk patuh syariah. Hal ini kerana mereka dapat meluahkan segala isi hati mereka di samping dapat nasihat-nasihat yang berguna untuk berhadapan dengan situasi tersebut. Saya Muhammad Nur Hazim bin Nur Azlan,
Normatrix 12007440 menerangkan tentang peranan masyarakat dari perspektif Barat. Barat mementingkan pembangunan daripada pihak masyarakat itu sendiri, iaitu pembangunan masyarakat dalam usaha mencapai kesejahteraan sosial. Bermakna masyarakat memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah sosial yang berlaku di sekitar. Yang pertama, beberapa tindakan yang dijalankan mengikut konsep-konsep, iaitu melalui konsep psikologi, kerohanian dan perhubungan. Melalui konsep psikologi, masyarakat berperanan menjalankan aktiviti kaunseling dalam kalangan pemuda di sesebuah negara. Untuk menjalankan konsep kaunseling, sekolah adalah konteks yang sesuai untuk menerapkan penyelesaian kaunseling bagi mengelakkan masalah sosial dan perkembangan remaja. Untuk konsep kerohanian, patuh dan pelaksanaan kehendak agama merupakan peranan sesebuah komuniti dalam membendung masalah sosial berisiko. Untuk ni, nilai keagamaan yang berkaitan dengan kehidupan yang ditengahkan dalam Kristian juga mempunyai beberapa persamaan dalam beberapa agama yang lain untuk menjaga dan melindungi keharmonian sesebuah negara itu. Untuk ketiga, daripada konsep perhubungan, masyarakat berperanan menjadi penghubung atau pengadu kepada pihak berkuasa terhadap semua masalah jenayah maupun masalah sosial. Untuk konsep itu, segala masalah jenayah atau sosial dapat diatasi sekiranya tindakan awal sentiasa diambil bagi mengelakkan kerumitan sesebuah permasalahan. Untuk akhir kata, penglibatan rakyat bagi sesebuah negara untuk mengatasi masalah amatlah penting dan ditagih untuk membantu negara bebas dari masalah yang dialami. Itu saja. Nama saya Nurul Syazwani binti Muhammad Helmi, nombor matrik 120737. Kesimpulannya ialah masalah sosial dapat didefinisikan melalui pelbagai perspektif seperti perspektif di Malaysia, perspektif Islam dan perspektif Barat. Selain itu, antara faktor utama masalah sosial ialah disebabkan sikap ahli keluarga, pengaruh rakan sebaya dan pengaruh media massa. Akhir sekali, pelbagai cadangan yang dilaksanakan berdasarkan pelbagai sudut dan perspektif yang melibatkan kerjasama dari semua pihak dalam membentuk masalah sosial berisiko ini daripada terus berleluasa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazwani Zahira binti Sarudin, nombor matrik 120739. Saya akan teruskan dengan di bahagian terakhir kajian ini, iaitu cadangan. Cadangan yang dapat kita ketengahkan dalam kajian ini ialah yang pertama, membendung masalah sosial melalui ahli keluarga, kerana ahli keluarga ini adalah yang paling hampir dengan kita untuk membendung masalah sosial. Sebagai contoh, mengawal waktu keluar masuk rumah, bertanyakan aktiviti seharian sesama ahli keluarga dan juga memperbanyakkan masa yang terluang bersama ahli keluarga. Jadi, gejala seperti lumba haram dan melepak ini dapat dikurangkan. Yang kedua, mewajibkan seluruh masyarakat Islam menyertai kelas-kelas agama. Seperti yang sedia maklum, ada segelintir masyarakat yang tidak mementingkan kelas agama. Jadi, dengan mewajibkan perkara ini, mereka dapat mempelajari apa yang dan berfikiran waras untuk mengetahui apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang dalam Islam. Yang ketiga, menyekat 100% laman-laman sesawang yang memaparkan kandungan negatif. Seperti yang kita tahu, dunia sekarang ini dunia di hujung jari. Jadi ada yang perlu dan ada yang tidak perlu untuk kita ketahui, terutamanya golongan remaja masa kini. Jadi dengan menyekat laman-laman sesawang yang negatif ini dapat mengurangkan mereka terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah yang didedahkan di media.